Ya, selamat pagi semua. Baiklah, sementara kita tunggu yang lain masuk, seperti biasa isi dulu link kehadiran. Okey, pastikan awak isi link kehadiran dengan betul. Pilih tarikh hari ini. Tarikh hari ini 18 hari bulan 2. Kalau awak type secara manual, awak tengok pada setting awak handphone tu macam mana. Sebab kadang-kadang ada handphone yang dia setting months dekat depan, bulan di hadapan, kemudian kat tengah tu hari. So awak kena type dengan betul lah. Kalau tidak nanti dia jadi invalid date. Alright. Siapa yang dah isi 4 Mac ni? Priya, kenapa isi sampai 4 Mac? 18 hari bulan hari ni 18. Oh, sorry, saya yang silap. Cikgu yang silap, bukan. Okey, alright, okey. Bukan salah Priya. Okey, 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 okey. Alright. Cikgu punya formula kat sini dah silap. Okay. Tiba-tiba nama Priya disebut. Okey. Okay, ada yang dah masuk. Ramai yang dah masuk kehadiran. Okey, sebelum kita mulalah. Okey, cikgu nak tanya. Nurin Jaslina daripada 3A4. Siapa yang tahu status dia? Izzah, kawan baik awak ni apa cerita Izzah? Izzah dah ada belum? Atau siapa-siapa yang lain kenal Nurin Jaslina? Kenapa tak pernah hadir kelas? Okay, sekali lagi cikgu sharekan link kehadiran. Okay, sambil-sambil tu, okay, kita bagi masa lagi dalam 2 minit lagi untuk kawan-kawan yang lain masuk. Mungkin baru nak pergi basuh muka ke. Ha? Alright. Cikgu nak check lah kehadiran. Overall, Alhamdulillah, good, very good, Form 3. Okay, sangat bagus kehadiran dia. Okay, yang tidak hadir tu sikit sangat bilangan dia. Dalam satu kelas tu, dalam seorang, dua orang macam tu sahaja yang tak hadir. Okay, jadi boleh tolong respon kat cikgu untuk setiap kelas ni bila cikgu tanya tolong respon. Sama ada dia memang kelas yang lain dia tak hadir ke atau macam mana. Nurin Jaslina, ada siapa-siapa tahu? Ada? Siapa-siapa yang tahu tentang Nurin Jaslina? 3A4. Kelas yang lain dia ada ke tak? Siapa? Wakil 3A4. Tak ada. Izzah, Izzah. Cikgu sebut nama Izzah ni. Izzah. Ha. Tiba-tiba Izzah baru masuk, kena tanya dah. Izzah? Nurin apa cerita Izzah? Boleh respon kat cikgu? Untuk 3A4, dia seorang saja yang ada masalah kehadiran. Yang lain tu cuma ada sekali lagi lah yang tak hadir tu sekali. Yang cikgu dah pernah share, cikgu dah pernah share tentang kehadiran ni dalam grup Telegram. Kemudian untuk kelas 3A5, Gautam dan juga Lim Yikai. Wakil daripada 3A5. Oh, lupa lah. 3A4 asal ada seorang lagi tadi. 3A4. Okay, Sharvin sekali dia pernah hadir. Okay. 3A5, Lim Yikai dan juga Gautam. Ada siapa-siapa tahu?
Okey, Ainul tolong bagi tahu dekat awak punya kawan, tolong bagi tahu kat Nurin, ada masalah internet, tak ada masalah untuk hadir. Sebab cikgu dah bagi link untuk rakaman. Okey, link rakaman kelas kita ni. Bukan maksudnya hadir tu awak hadir Google Meet ni. Okey, yang hadir Google Meet ni baguslah. Okey, tak ada masalah. So siapa yang ada masalah internet, siapa ada masalah mungkin ibu bapa bekerja, okey, dia tengok pada rakaman dalam link YouTube yang cikgu dah bagi, kemudian isilah link kehadiran. Ya. So akan dikira sebagai hadir lah. Okey, Ainul tolong sampaikan dekat Nurin ya. Boleh Ainul? Okey, terima kasih Ainul. Okey, untuk 3A5, Limikai dan Gautam, siapa tahu? Limikai dan juga Gautam. Cikgu, Cikgu, saya tahu Gautam. Okey, solo untuk Gautam apa cerita? Tak tahu cikgu. Tadi tahu, ni tak tahu pula. Bukan saya tahu Gautam. Cikgu kenal Gautam tu yang mana, tapi cikgu nak tahu kenapa dia tak hadir. Tak tahu cikgu, saya tanya sekarang. Okey, tolong tanya. Kalau kata dia dah tak ada masalah nak masuk, suruh dia masuk sekarang. Untuk Gautam Baik. sebab dua kali dah tak hadir. Okey, Wong nak cerita pasal Limikai ke? Tak cikgu, saya nak beritahu Limikai sudah masuk cikgu. Dia dah masuk cikgu. Dia dah masuk? Ya cikgu, Limikai dah masuk. Saya nampak nama dia. Ada Limikai ada sekarang? Tolong respon kat cikgu Lim. Ikai. Okey, jangan angkat tangan saja kalau cikgu nak dengar suara. Ikai, rasanya cikgu pernah tengok nama awak ada dalam online. Tapi awak isi tak kehadiran? Sebab dua kali dah tak ada nama awak ni dalam kehadiran. Okey, awak cuba isi, kalau ada masalah juga nanti cikgu akan tengok semula. Okey, mungkin data cikgu yang tak betul. Okey, selesai untuk kelas 3A5. Okey, kemudian 3A6. 3A6 baru hari ni hari pertama kan dengan cikgu. Okey, right. Baik, okey, so selesai untuk kehadiran. Okey, sambil-sambil cikgu tak mula lagi ya, cikgu tak mula lagi sebab cikgu nak minta awak isi dulu link kehadiran, cikgu nak tengok dulu kepada kehadiran. Okey. Baik, okey, lepas tu cikgu ada share pula untuk dalam grup Telegram untuk yang dah hantar dan belum hantar latihan. Okey, sebelum tu lupa pula. Hai, Assalamualaikum. Good morning to all students. Okey, 3A4, 3A5 dan 3A6. Okey, selamat datang untuk online class. Terutamanya kepada kelas 3A6 yang baru hari ini hari pertama dengan cikgu. Ya. Sebelum ni awak dengan cikgu mana boleh cikgu tahu? 3A6? Dengan cikgu mana sebelum ni? Cikgu Fairuz. Cikgu Fairuz. Okey, so awak dengan cikgu Fairuz. Okey, baik. Saya rasa kelas cikgu Fairuz dia dah melebihi, maksudnya dah advance sikit daripada tajuk yang cikgu ajar untuk kelas 3A4, 3A5. Okey. Sebab cikgu mula yang kelas yang first tu cikgu pergi slow dan juga cikgu ambil masa 30 hingga 40 minit sahaja untuk Google Meet. Ya, cikgu ambil masa 30 hingga 40 minit sahaja sebab itulah masa yang sesuai untuk awak online sebenarnya. Okey. Alright. So dia tak boleh lebih, kalau sejam tu dia dah jadi akan efek mata jugalah kita sebenarnya. Okey. Baik. Okey, jadi untuk pengenalan lah pada 3A6. Okey, Google Meet cikgu akan buat 30 hingga 40 minit sahaja. Dan untuk makluman semua, mulai minggu depan, ya, cikgu terlibat dengan pengawasan SPM. Ya, cikgu terlibat dengan pengawasan SPM. Tapi kelas awak akan berjalan seperti biasa dan cikgu akan hantar rakaman lah. Cikgu rakam siap-siap apa yang untuk kelas awak. Okey, jadi sebarang persoalan awak boleh tanya dalam grup. Okey, supaya cikgu tak maksudnya terlepas pandang. Kalau awak hantar secara personal, contohnya macam latihan lah, latihan Google Classroom tu yang awak tak boleh nak hantar Google Classroom.
Kalau awak hantar melalui, cikgu refer kepada yang ada masalah Google Classroom saja lah. Okay. Awak hantar melalui secara personal, cikgu kadang-kadang terlepas pandang. Ya, sebab mesej cikgu banyak yang masuk. Okay. Kadang-kadang cikgu baca dan cikgu tak sempat nak reply. So lepas tu cikgu nak cari balik, cikgu macam susah sikit sebab banyak mesej ya. Okay. Jadi apa-apa masalah cikgu suggest untuk awak hantar dalam grup Telegram lah. Okay. Dan untuk Google Classroom, cikgu tengok tak ramai yang ada masalah. Okay. Sebab cikgu tengok awak boleh hantar, awak join Google Classroom dan awak boleh hantar. Cuma ada beberapa orang yang cikgu dah highlightkan nama, cikgu dah hantar dalam grup Telegram, tolong ambil tindakan lah. Okay. Sebenarnya tak susah pun nak Google Classroom ni, tak susah. Cuma masalah bila awak ada capaian internet lah kot kan. Memang cikgu pun 2-3 hari minggu lepas memang internet problem. Sebab dia jadi slow tu cikgu faham. So awak nak hantar kat Google Classroom dia ada masalah. Okay. Kemudian siapa yang ada masalah dari segi nak login. Okay. Kalau terlupa password memang awak kena rujuk dengan Cikgu Zamzuri. Cikgu tak boleh nak bantu. Awak kena mesej kat Cikgu Zamzuri tapi tolonglah mesej dia waktu siang lah, jangan mesej waktu malam. Okay. Waktu bekerja lah sepatutnya awak kena mesej pada Cikgu Zamzuri pada waktu bekerja. Okay. Kalau malam Cikgu Zamzuri pun dia ada komitmen dia sendiri ya. Okay. Jadi awak mesej nama penuh awak dan juga kelas. Jadi Cikgu Zamzuri akan reset password sebab kadang-kadang awak mungkin sebenarnya awak dah tukar password, awak yang terlupa. Jadi awak check balik dengan Cikgu Zamzuri. Okay. So itu sahaja untuk untuk mukadimahnya awal ni. Okay. Tentang kehadiran, tentang latihan. Okay. Latihan, kenapa cikgu ambil berat latihan? Sebab ini adalah sebagai PBD awak. Okay. Pentaksiran bilik darjah. Kalau awak tak hantar latihan, cikgu tak boleh nak buat pentaksiran. Jadi nanti dalam pelaporan pentaksiran, awak tak ada markah. Okay, jadi awak jangan ambil ringan tentang latihan ni, awak buat. Ya, buat dan kemudian tunjukkan full workings untuk pastikan awak dapat markah yang baik lah. Okay, markah-markah yang cikgu bagi tu 80, 90 tu sebagai reference kat cikgu. Okay, kalau awak ada banyak kesalahan, awak buat correction dan resubmit. Okay, cikgu akan semak semula kalau cikgu ada masalah. Okay, sebab sekarang ni bila cikgu dah terlibat dengan pengawasan SPM, mungkin masa cikgu agak terhad. Okay, baik. Jadi untuk kelas hari ini, sekejap ya. Okay, untuk kelas kita hari ini, kita nak cover balik ke semua. Okay, ke semua law of indices yang kita dah cover. Dalam kelas kita yang berapa? Kita dah berapa kelas? 2 kelas. Okay. Cikgu dah cover untuk, sekejap cikgu nak tengok balik. Okay, dah 2 kelas. 2 kali kelas. So, kita dah cover ke semua lah. Kalau ikut tu kita dah cover semua dan termasuk dengan cikgu dah hantar video yang cikgu minta awak tengok. Dan cikgu harap awak tengok lah. Okay, sebab di situ cikgu dah explain untuk ke semua. Okay, ke semua law of indices yang terlibat. Okay. Jadi, sekejap masih ada yang masuk. Okay, so hari ni kita akan bincang balik sahaja. Okay, bincang balik sahaja, nak pastikan kat mana lagi yang awak ada masalah, kita akan bincang. Okay, jadi pastikan ada bersama awak ada buku teks. Ya, buku teks dan juga test pad lah, buat masa sekarang ambil test pad. Okay, sebab saya tahu awak bila nak menyalin dalam tulis dalam test pad, maksudnya itu sebagai nota awak lah. Okay, baik. Dalam video cikgu, dalam kelas kita yang lepas, kita dah cover untuk law yang melibatkan pendaraban, okay, multiplication. Bila multiply the same base and different index, the index should be
add. Okay. And then kita dah cover untuk division. Okay, kita dah cover untuk division. Bila divide, okay, kita kena minus untuk the index. Alright. Dan satu lagi, kita dah cover juga bila melibatkan yang dalam bracket. Okay, awak tahu awak kena darab index itu. Dia berbeza dengan law yang pertama. Okay, dalam video cikgu dah tunjukkan untuk okay, A power of 0. Dan dalam previous class pun cikgu dah explain any number that power of 0 is equals to 1. Okay, so kalau dia bagi apa-apa sahaja, power of 0 is equals to 1. Kecuali, apa? Kecuali apa yang tak sama dengan 1? Cikgu ada sebut dalam YouTube yang cikgu dah share dengan awak semalam. Boleh respon pada ruangan chat supaya cikgu tengok awak. Okey, pentaksiran bilik darjah boleh dibuat secara penulisan dan juga secara pemerhatian. Dia ada banyak cara. Cikgu akan apply untuk penulisan dan juga pemerhatian. So, maksud pemerhatian ni macam mana respon awak dalam kelas lah. Okey. So, boleh awak dengar tak cikgu cakap ni? Ke cikgu duduk cakap seorang-seorang daripada tadi? Dengar? Boleh dengar? Boleh cikgu. Okey, dengar. Alright. Sebab tengok tak ada respon dekat ruangan chat. Okey. Risau jugalah kod-kod lah cikgu cakap seorang-seorang ni, internet connection problem ke. Okey. So cikgu nak tanya kat sekarang. Tadi cikgu cakap, okay, any number power of 0 is equals to 1. Kecuali ada satu yang tak, kalau dia power of 0 dia bukan 1. Apa dia? Number apa? 0. Yes, betul. Siapa jawab tadi? Vinod Okay, Ya. good. Ya, betul. So 0, kalau power of 0, okay, dia tak sama dengan 1. Okay, kenapa dia tak sama dengan 1? Sebab 0, dia akan jadi 0 lah. Okay, kecuali number-number lain, power of 0 akan jadi 1. Apa saja number, apa saja variables yang dia bagi, power of 0 is equals to 1. Alright, and then kita juga dah belajar untuk negative index. Okay, untuk negative index ni maksudnya dia punya base tu ataupun index tu berada di numerator, bahagian numerator, bahagian bawah. Okay, itu negative index. Okay, selain daripada tu kita tengok juga fractional index. Okay, fractional index ni maksudnya square root ke cube root ke punca kuasa. Okay, roots of n roots. Okay, contoh kalau cikgu bagi 36. Okay, cikgu bagi 36 power of 1 over 2. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa ni? 36 power of 1 over 2. Maksudnya apa? Equals to what? Kalau kita tulis semula dalam bentuk yang bukan index. Separuh. Awal? Ya? Yang ni cikgu ada explain ya. Cikgu ada explain dalam video yang cikgu dah minta awak tengok tu. 36 power of 1 over 2. Maksudnya macam mana tu? 2 square root 36. Bukan 2 square root 36. Bukan 2 square root lah, tapi disebut square root. Okay, cikgu faham awak nak sebut square root sebenarnya. Square root of 36. Okay, maksudnya is square root of 36. Tapi kalau kita nak selesaikan dalam bentuk law of indices, okay, kita nak cari value. Okay, cikgu tunjukkan. Okay, kat sini 36 power of 1 over 2. Okay, kita nak cari value dia menggunakan law of indices. Dia akan jadi, kita tukarkan 36 tu kepada power of 2. Sebab sekarang kita boleh simplify 1 over 2. Maksudnya berapa, number berapa yang power of 2 equals to 36? It is 6. Okay, 6 square. Okay, 6 square and then multiply 1 over 2. Okay, kita tulis dalam bentuk 36 tu kita tukar pada 6 square.
Okay, sebab value 6 square is equals to 36. Then kita boleh simplify this one. Okay, bila simplify, make sure awak potong, awak tulis satu. Cikgu tak mau tengok awak potong-potong saja. Okay. So ini akan jadi, kita akan dapatlah value dia equals to 6. Okay, ini kalau kita apply, okay, kita apply law of indices. Okay, yang sebelah kiri yang cikgu tunjuk ini, kalau kita menggunakan yang awak dah belajar dalam form 1, awak belajar square root. So awak tahu square root of 36 is equals to 6. Dia akan dapat value yang sama. Tapi awak kena tengoklah pada soalan yang berkaitan dengan indices, awak sepatutnya menggunakan law of indices. Okay. Okay, seterusnya, okay, apa lagi dalam video yang cikgu dah tunjuk, dia melibatkan fractional index juga. Okay, cuma sekarang dia ada M over N. Okay, contoh contoh apa cikgu nak bagi 27 power of 2 over 3. Ya. Kalau awak belajar dalam bentuk square root, cube root ni, dia akan jadi macam mana bentuk dia? Dia akan jadi cube root. Okay, cube root of 27. Boleh letak square kat dalam pun boleh, ataupun dia boleh juga tulis sebagai in bracket cube root of 27 close the bracket power of 2. Okay, sama sahaja jawapan dia nanti akan dapat. Okay, so yang ni kita apply balik apa yang awak dah belajar dalam square root, cube root. Tapi kalau kita menggunakan law of indices, macam mana kita nak buat? Kalau menggunakan law of indices. Ada siapa boleh bagi jawapan? Macam mana caranya? Kalau tak boleh nak menaik, okay, mungkin awak menggunakan handphone kan? Okay, mungkin. Ya. 3 square boleh kan cikgu? 3 square. 3 cube. 3 cube. 3 cube. Okay, 3 cube. 3 cube. Yang tu? Lagi, Hisham? Itu 2 over 3. Is it 2 over 3? Yes, sure. 2 over 3. 2 over 3. 2 over 3. Ya. Yes. Betul. Betul, Hisham. Yang lain setuju? Baik, okey. Yang lain setuju? Ya? Setuju. Nawal setuju saja. Putri setuju. Kaminis pun setuju. Okey, betul ke? Okey. Alright. Betul lah ni. Betul. Okey. So nak selesaikan, nak cari value 27 power of 2 over 3. Okey, kita 27 tu kita jadikan power of 3. Okey, selalunya lah kalau soalan yang berkaitan indices ni, dia ada kaitan dengan denominator. Awak kena cari, maksud cikgu adalah this one. Sekejap. Kalau kat sini dia bagi denominator dia 3, maksudnya number tu awak cuba cari berapa number yang power of 3. Kalau dia bagi over 4, awak cari number tu untuk power of 4. Okay, itu tipsnya lah. Okay, alright. Okay, so kat sini apa yang awak boleh buat is awak boleh simplify the index. Okay, simplify the index here. 1, 1. Okay, sebab kita dah simplify 3. So yang tinggal kat situ apa? Yang tinggal is 3 square. So berapa value 3 square? Berapa value 3? Yes, 9. So answer is 9. Ini kalau kita menggunakan law of indices. Okay, sebab dalam tajuk question yang melibatkan law of indices, awak tak boleh guna calculator, maksudnya awak tak boleh terus tulis jawapan. Okay, you have to show the workings, how you apply the law of indices. Alright, okay, kita tengok lagi, apa lagi? Okay. Okay, yang ni dia bagi, sama sajalah, sama saja. Okay. M over N. Alright. Okay, itu berkaitan dengan law of indices yang dah belajar.
yang kita dah masuk dalam kelas, online kelas dan juga yang cikgu dah tunjukkan dalam link YouTube yang cikgu dah share. Okey, sekarang mari kita tengok exercise. Okey, hari ini sebenarnya ringkas sahaja cikgu nak buat kelas sebab cikgu nak bagi masa yang panjang sikit untuk awak untuk buat latihan hari ini. Okey, Mind Test 1.2F yang cikgu tanda-tanda itulah yang awak perlu buat. So awak boleh tanda sekarang dalam buku awak soalan mana yang awak perlu buat. Boleh nampak ke yang cikgu dah tanda ni? Boleh. Okey, boleh tanda sekarang. Okey, untuk number 1 ACEGIKM. Kalau tengok pada soalan tu macam banyak awak kena buat, so cikgu pilih lah. Cikgu pilih soalan sebab soalannya lebih kurang sahaja. Okey. Kemudian number 2 awak buat ACEI. Okey. Number 3 ACE. Okey. Alright. So awak baca soalan dia betul-betul lah. Apa yang soalan tu minta. Macam question number 1 ini. Soalan minta state each of the following terms in positive index form. So awak kena tukarkan. Okay, kena tukarkan ke dalam indeks yang positif. Okay, dia bagi indeks negatif, awak tukarkan kepada indeks dia bagi dalam indeks negatif, tukarkan kepada indeks positif. Okay, next question number 2, dia minta awak tukar state in terms of negative index. Okay, dia bagi dalam positive index, so you change into negative index. Okay, kalau tak tahu nak buat, awak refer balik dalam YouTube yang cikgu dah bagi ya, sebab cikgu dah explain. Okay, number 3. Number 3 ni dia minta simplify. Okay, simplify. Cikgu buat dalam apa cikgu? Dalam Maths 1 lagi. Sekarang awak guna Maths 1 kan? Nanti kita dah tukar topik, baru kita akan tukar buku. Alright. So cikgu nak tunjuk satu contoh untuk simplify. Okay, cikgu ambil contoh yang awak tak mau, yang awak tak buat lah. Okay, contoh B ya, cikgu akan tunjuk contoh untuk B. Okay, cikgu salin semula dulu soalan ni. 2 power of 3 times 3 power of 2. Make sure bila awak tulis index, awak tulis dengan betul lah. Jangan awak tak bezakan base dengan index. Pastikan awak bezakan. Index tu kena tulis kecil sahaja. Okay, jangan awak tulis besar. Okay, over 2 times 3 power of 4 power of 5. Okay, so this one, how to simplify this one? Okay, yang pertama sekali, apa yang perlu awak buat is awak buat apa ni? Dalam bracket, awak kena apply rules of BODMAS juga. Okay, so kena tengok dulu B is bracket. Tengok dalam bracket. Dalam bracket, is it you can solve? Boleh tak selesaikan? Boleh tak awak nak simplify yang dalam bracket? Boleh tak 2 power of 3 times 3 power of 2? Nak menggunakan law of indices ni, boleh tak? Boleh tak awak buat 2 times 3, lepas tu awak tambah pula indeks dia. Contoh cikgu tunjuk. Awak buat 2 times 3, lepas tu 3 plus 2. Boleh tak? Betul ke tu? Tak boleh. Tak boleh, betul. Tak boleh tak boleh. So dalam bracket awak tak boleh nak solve. Okay, jadi apa yang awak buat, awak open the bracket, awak tengok ada power of 3 kat luar tu. Jadi maksudnya 2 power of 3 times 3. Okay, kena darab bila dia melibatkan bracket kan. And then multiply 3 power of 2 times 3. Over. Okay, yang di bawah pun dia tak boleh nak selesaikan dalam bracket. So kita buka bracket. Dia akan jadi 1 times 5. Cikgu tunjuk in details supaya awak faham. And then times 3 power of 4 times 5. Okay, actually awak boleh terus darab saja dia punya index. Okay, cikgu tunjuk supaya awak faham. Okay, next is dia akan jadi 2 power of 9 times 3 power of 6 over 2 power of 5 times 3 power of 20.
Okey, sekarang ni lah masa untuk awak simplify. Kalau awak guna cara yang repeated multiplication, awak akan tulis semula 2 times 2 power of 9 tu awak buat 2 times 2 times 2 times 2 times 2. Jenuh nak tulis. Lepas tu kalau yang power of 20, macam mana pula nak tulis kan? Kalau awak apply balik yang awak dah belajar masa form 1 hari tu. Okay, form 1, form 2 ke? Sekarang awak apa? Form 3. Form berapa belajar? Tak ingat dah. Tapi awak dah pernah belajar repeated multiplication. Awak tulis one by one, okay? Kalau 2 power of 5, awak tulis 2 times 2 times 2 times 2. Okay, so sekarang ni kita nak apply law of indices to simplify this one. Okay, soalan minta simplify, soalan tak minta cari value. So, kita simplify sahaja. Okay. Alright, alamak tak cukup tempat. Okay, cikgu sambung kat tepi ni So, equals to 2 power of 9. Okay, yang di bawah tu. Okay, awak tengok kat sini ada 2 power of 5. Okay, so apa yang awak buat is awak minus minus the index. Okay, subtract the index 9 minus 5. And then times 3 power of 6 minus yang ni 6 dengan 20. So minus 20. Awak akan dapat 2 power of 4. Okay, 2 power of 4 times 3 power of negative 14. Okay, tapi cikgu nak ingatkan di sini awak tak boleh tinggalkan jawapan awak dalam negative index. Bila soalan melibatkan simplified, jangan tinggalkan jawapan dalam negative index. So, macam mana sepatutnya jawapan dia? 2 power of 4 over 3 power of 13. 3 Ya. power of 14. 3 power of 14. Okay, bila kita dah tukarkan dia kepada letak di bawah. Okay, bila kita letak dia di bawah, so dia jadi, yang negatif tu jadi positif. Okay. Alright, itu cikgu tunjuk contoh untuk macam mana awak nak simplify. Okay, soalan yang seterusnya, latihan yang seterusnya. Okay, you have to do mind test 1.2G. Okay, yang ni melibatkan fractional index. Okay, soalan nombor 1 tu buat A, B, C. Soalan nombor 2 awak buat B, C, D. Kemudian soalan nombor 3 A, C. Okay, yang ni cikgu tak tunjukkan contoh sebab soalan ni just minta awak convert dan calculate. Alright, tengok balik macam mana cara dia. Okay, tengok balik. Cikgu dah tunjuk dah pun ada dalam video. Okay. Seterusnya, yang ni yang terakhir untuk latihan hari ni Mind test 1.2H. Kat situ ada banyak kolom. Awak buat yang cikgu ada highlight tu sahaja. Yang ni dan this one. Buat 3 tu sahaja. Okay, maksudnya dalam table awak nanti row yang lain tu tak ada lah. Row yang ni tak payah buat. Row pula, kolom yang tu tak payah buat. Okay, buat yang cikgu tandakan right tu sahaja. Okay. Baik. Okay, ada soalan? Sekarang dah 30 minit. Dah kita bersiaran secara Google Meet. Ada soalan? Untuk law of indices? Ya. Excuse me, cikgu tolong tunjuk balik cikgu. Tolong tunjuk balik. Okey, cikgu tunjuk balik. Ni baru bangun kot, suara serak-serak macam ni. Ya, cikgu. Okey. Hari ni cikgu dengar suara masing-masing suara serak-serak. Maksudnya awak ni baru bangun tidur ni. Dah tak gosok gigi lagi apa? Cikgu, practice Okay. 1.2H. Okey, 1.2F okey Okey, cikgu. Okey, 1.2G nampak? Dah salin. Siapa yang belum salin, dah salin untuk latihan yang perlu buat. Okey, yang seterusnya 1.2H. This one 1.2H. Buat 3 kolom sahaja. Okey, untuk 121, X and 16 over 81. Okey, itu sahaja. Cikgu, Thank you, cikgu. Ya, Nawal. Ya, okey. kami sebelum ni guna buku, ada 2 buku, so nak teruskan dalam buku tu kan nak buat dalam test pad tu. Okey.
teruskan dengan buku. Cikgu yakin awak ada Maths 1 dan Maths 2. Okey. Yang cikgu kata, okey, yang tak bercakap tolong tutup mic dulu ya. Sekejap lagi nak bercakap baru awak on mic. Okey. Pravin tutup mic, Pravin. Okey. Cikgu. Baik. Tutup mic dulu. Okey. Baik. Okey, cikgu. Apa cikgu cakap tadi? Tengok terganggu nak cakap apa. Okey. Awak perlu ada 2 buku, Maths 1 dan juga Maths 2. Okey, awak teruskan saja guna 3A6, teruskan saja guna buku yang awak dah guna bersama Cikgu Fairuz. Okey, pasal apa Jenny baru masuk ni. Okey. Okey, teruskan guna buku Maths 1 dan Maths 2 yang ada. Okey, jadi untuk latihan hari ni awak gunakan Maths 1. Okey, kita gunakan Maths 1. Okey, untuk test pad tu gunanya untuk awak catatkan nota-nota. Dalam kelas, okey, kan kita nak hanya ada masa yang limited. Jadi kalau awak nak salin dengan kemas dalam buku, cikgu tahu akan ambil masa. Jadi awak gunakan test pad, awak jot down yang penting-penting. Kalau ada cikgu tunjuk contoh awak nak salin, awak salin. Itu sebagai nota awak. Okey, dan nota tu tak payah awak hantar kat cikgu. Cikgu nak latihan sahaja. Nota tu nanti masa kita dah dapat bersemuka nanti baru cikgu akan tengok. Pastikan awak simpan dalam management file lah. Jadi apa yang awak perlu ada, awak kena ada Maths 1, Maths 2 dan management file. Okey? Baik, okey. Kalau tak ada soalan untuk yang latihan hari ini, cikgu nak tunjukkan jawapan untuk self practice 1.2a. Okey, siapa yang belum lagi hantar, tolong hantar. Okey, cikgu bagi lagi masa last hari ini. Okey, cikgu bagi masa last hari ini. So, maksudnya cikgu bagi last pukul 6 petang. Siapa yang masih belum hantar, kata tak, cikgu tak boleh nak buat pentaksiran dekat awak untuk tajuk ini. Okey, ini adalah solutionnya. Okey, cikgu tunjuk laju-laju supaya siapa yang siapa yang tak buat lagi tak boleh tengok betul-betul. Okey, cikgu tunjuk laju-laju. Okey, sekian. Okey, dah. Alright. Okey. Baik, cikgu akan share jawapan tu, cara kerja yang betul, yang lengkap. Nanti selepas pukul 6 petang cikgu akan share. Okey, sebab cikgu masih lagi bagi peluang kepada yang belum hantar. Okey, maksudnya siapa yang ada masalah Google Classroom, okey, awak hantar dululah secara Telegram. Tapi selepas ni tolong Syarvin baru masuk pula dah. Orang dah nak habis kelas baru masuk. Syarvin baru masuk. Dah nak habis kelas dah. Tapi Syarvin sekejap tunggu jap. Cikgu nak bercakap dengan awak jap. Okey. Apa cikgu nak cakap ni? Cikgu cakap apa tadi ya? Tengok nama Syarvin terus terkejut cikgu tengok Syarvin masuk. Cikgu cakap apa tadi last kali Rohinesh? Ada cikgu cakap apa tadi? Cikgu cakap tentang yang Maths 3 itu, yang Maths punya cikgu kena hantar buku punya. Okey. Cikgu dah ingat dah. Google Classroom, okey. Kena hantar. Bukan hantar buku Putri Alia. Jangan hantar buku, hantar gambar. Ya, hantar gambar. Okey, ya, hantar latihan, awak snap gambar, awak masukkan dalam, cikgu akan, setiap kali cikgu bagi latihan, cikgu akan buat assign as assignment dalam awak punya classwork, awak tengok pada ruangan classwork. Okey, and then awak attach. Jangan tersilap attach. Jangan letak pada stream. Stream tu untuk awak nak chatting dengan kawan ke nak bersembang kat situ boleh. Nak bertanya soalan di situ pun boleh. Okey. Tapi kalau awak nak hantar latihan, pastikan awak hantar melalui classwork dan awak attach. Okey. Awak nak attach secara menggunakan gambar ataupun awak dah buat sebagai PDF ataupun awak paste dalam Word. Cikgu terima saja dan cikgu akan semak. Okey. Alright, so hampir 40 minit dah. Jadi cikgu harap. Cikgu, kejap. Ya. Kami dah buat dah yang 3A6 dah buat dah 1.2F. Oh, okey. Kali tu. Yang tak buat lagi, maksudnya 1.2F dah buat dah. G dengan H yang belum buat. Belum. Okey, siapa continue saja. Okay. Continue. Yang F tak payah buat dah untuk 3A6. Okey, ada soalan lain lagi? Ada soalan lain lagi? Okey. Kalau tak ada, sebelum awak keluar pastikan awak share pula dah.
isi dulu link kehadiran yang cikgu bagi. Siapa yang belum isi, siapa yang dah isi tak perlu isi 2 kali. Isi sekali sahaja. Okey, isi sekali sahaja. Pastikan awak pilih tarikh yang betul hari ni, 18 hari bulan. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita berhenti setakat ini. Terima kasih kepada kerjasama awak. Okey, terima kasih semua. Okey, Terima jadi kasih, minggu cikgu. jadi minggu depan cikgu akan hantar rakaman sahaja. Cikgu akan hantar video sahaja. Okey, apa-apa cikgu akan maklumkan dalam grup. Okey, ya sama-sama. Ya sini Pravina. Sharvin tunggu dulu ya, Sharvin. Dirtini, Terima kasih, cikgu. Lilian. Okey, Thank you, Rohini. cikgu. Ya, Thank you. sama-sama. Okey, ya sama-sama. Terima kasih cikgu. Yes. Okey. Okey. Thank you, cikgu. Okey, ya sama-sama. Thank you, Okey. Ya, sama-sama. Okey, bye ya Hasbin, Putri, Tanista. Okey, Saimonish, Afirul. Okey, Saimonish dah boleh live dah. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Okey, ya sama-sama.